kasih. Persilakan Yang Berhormat Puan Jun Liao Set Hui untuk soalan yang seterusnya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Hulu Selangor. Soalan saya nombor 6. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebagai seorang doktor, saya ingin mengucapkan tahniah pada Hulu Selangor kerana bertanyakan soalan yang sangat penting untuk wanita. Kerana penyakit kanser cervix ini boleh dicegah dan dirawat di peringkat awal dan dapat menyelamatkan nyawa. Tuan Yang di-Pertua, dalam perancangan awal PKB40, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengambil kira pelbagai aspek. Saringan pap smear tidak dimasukkan sebagai sebahagian dari manfaat saringan setelah KKM mengambil kira beberapa perkara. Pertamanya, terdapat pelbagai agensi yang menjalankan saringan kanser cervix melalui teknik pap smear. Antaranya adalah klinik kesihatan, semua klinik kesihatan dan hospital di bawah KKM, termasuklah klinik desa sekali. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Pakeso, hospital-hospital universiti di bawah KPT, organisasi bukan kerajaan, NGO seperti Federation of Reproductive Health Associations Malaysia, FRHAM, dan National Cancer Society of Malaysia, CSM, klinik-klinik di bawah PBT, seperti di negeri seperti Pulau Pinang dan Selangor, serta hospital-hospital di bawah Angkatan Tentera Malaysia. Walaupun kanser cervix merupakan kanser ke-9 tertinggi bagi semua kanser di Malaysia, namun kadar insiden bagi kanser ini adalah rendah, sebanyak 6.2 per 100,000 populasi berbanding dengan kanser payudara iaitu 34.1 per 100,000 populasi. Oleh itu, saringan kanser payudara diberi keutamaan untuk dimasukkan sebagai sebahagian dari pakej manfaat saringan kesihatan PKB40. Di samping itu, pada peringkat permulaan dengan bajet sebanyak 20 juta, Kementerian perlu menghadkan bentuk-bentuk manfaat yang boleh diberikan melalui saringan kesihatan PKB40 ini mengikut keperluan dan kepentingan. Sekian, terima kasih. Silakan Yang Berhormat Puan Jun untuk soalan tambahan pertama. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan yang diberi dan juga terima kasih kepada Kementerian kerana telah banyak usaha yang telah diusahakan. Kita sedia maklum, peratusan wanita yang perlu untuk ujian masih rendah, sedangkan peratusan wanita yang mengidap kanser cervix kiat meningkat. Dan oleh itu, apakah usaha lain daripada kementerian dapat dilaksanakan daripada kempen selain daripada kempen kesedaran? Dan adakah pihak kementerian bersedia untuk mewajibkan supaya setiap wanita yang berkahwin untuk menjalani ujian ini secara berkala sebagai satu usaha untuk mengesan ataupun mengekang wanita daripada kanser cervix ini? Dan sekiranya mereka yang menjalani ujian tersebut disyahkan normal, dan apakah pula langkah pencegahan awal oleh kementerian memastikan mereka terus kekal sihat tanpa kanser cervix? Sebab ini amat sangat penting, sebab wanita bukan saja melupakan tulang belakang kepada keluarga, malahan kepada negara. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Hulu Selangor, terima kasih Tuan di-Pertua. Kanser cervix ni yang ketiga. Kalau dalam orang perempuan, dia yang ketiga yang tertinggi sekarang ini. Dan sehingga setakat ini, pap smear merupakan saringan utama. Dan kalau di KKM, percuma aja. Daripada semua agensi yang buat tadi, kalau KKM percuma aja. Bayar RM1 pendaftaran, lepas tu percuma buat. Tetapi apa yang kita dapat daripada dapatan daripada National Health and Mobility Survey tahun 2019, 60% wanita tidak melakukan pap smear sejak 3 tahun yang lepas. 60%. Dan 25% tidak tahu ada kaedah-kaedah lain. Jadi kita bimbang. Yang mana adakah wanita tidak tahu ataupun tidak peduli? Dan kenapakah perkara ini berlaku? Kerana dapatan capaiannya hanya 25%. Sedangkan target kerajaan adalah 40%. Dan kita tahu penyakit ini penyakit yang boleh dicegah. Ada vaksinasi dan ada rawatan dan sebagainya. Jadi, Tuan Speaker, saya rasa apa yang menjadi masalah sekarang ialah
ujian yang dilakukan tu. Saya dapat maklumat sebagai seorang doktor, pap smear ini bukanlah bukan satu yang selesa. Dia tak selesa dan ramai wanita yang malu dan ada yang takut dan mungkin ada juga yang tak peduli. Hari ini kerajaan telah meluluskan satu lagi cara saringan, iaitu dengan melakukan ujian HPV. Ujian HPV ini telah dilakukan secara berfasa dan peringkat rintisnya telah dijalankan pada bulan 9 pada 2019, iaitu memilih empat negeri. Dan insya-Allah dengan keputusan yang baik ini akan diteruskan dengan 4 negeri dan kerajaan berharap pada tahun 2023 dapat menyeluruh menggunakan. Tuan Speaker, bagi saya peluang sikit. Apa yang saya bawa hari ini vlog swab. Kerana ramai wanita mengatakan pap smear ni ada yang kata menyakitkan. Tetapi ini adalah satu program ujian HPV yang mana mereka dapat lakukan sendiri. Dengan guidance mereka dapat lakukan sendiri dan tidak sakit dan mudah dan tidak ada rasa takut. Contohnya, Tuan Speaker, saya bawa vlog swab hari ini. Ini buka, dimasukkan, dipusing 10 kali, ditarik dan dimasukkan dalam dan berikan pada petugas kesihatan. Semudah itu. Dan ini adalah kaedah saringan yang terkini di dunia sekarang ni, terutamanya Australia melaksanakan perkara ini dan ramai dapatan yang lebih. Dan dengan ini kita dapat insya-Allah satu hari melupuskan kanser cervix umpamanya, kan? Dan nyawa akan terselamat. Seperti yang Hulu Selangor tanya tadi, apakah kita akan melakukan? Kalau mereka didapati positif, maka kita akan refer terus kepada ONG, onkologis secepat mungkin untuk rawatan awal. Dan kalau tidak, kalau dengan ujian HPV ini setiap 5 tahun sekali. Sedangkan ujian pap smear itu 3 tahun sekali. Yang kita dapati dapatannya tidaklah memberansangkan. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih.